Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Perjalanan sejarah negara ini bermula jauh ratusan tahun silam. Melepasi era Neolitik, manusianya membina tamadun di muara sungai dan lembah. Mereka mahir berlayar, berdagang, membina negara bangsa yang berkesinambungan kurun demi kurun. Setelah berakhirnya era Portugis dan Belanda di Melaka, timah adalah komoditi buruan utama Inggeris di tanah Melayu. Timah menjadi latar sejarah kurun ke-19 yang penting. Bersama limpahan kekayaan hasil galian biji timah di Larut, ialah siri konflik dan peperangan hingga membuka peluang campur tangan Inggeris melalui Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor 1874 ini adalah rentetan daripada peristiwa beberapa siri peperangan di Perak, bermula dari Perang Larut yang melibatkan 4 siri hinggalah Perang Saudara di antara kerabat di Raja Perak yang melibatkan 3 pihak, iaitu Raja Muda Abdullah, Raja Yusof dan Sultan Ismail itu sendiri. Bila kestabilan politik tak stabil ketika itu di mana pemerintahan Perak tidak beraja, jadi British terpaksa membuat satu pilihan yang tepat di manakah mereka perlu memberi sokongan. Jadi di sini mereka melihat tuanku Raja Muda Abdullah ni satu laluan yang baik, di mana Raja Muda Abdullah sendiri yang menyatakan hasrat untuk melibatkan British. Antara intipati utama Perjanjian Pangkor ialah Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak dan baginda wajib menerima seorang penasihat atau Presiden Inggeris yang bertindak sebagai penasihat dalam semua perkara kecuali hal-hal Islam dan adat istiadat Melayu. Dan kisah terjadi bila mana Presiden Inggeris itu, J.W. Bush, bertindak di luar batasan dengan melanggar berbagai perkara yang bertentangan dengan adat dan juga hal ehwal Islam, sehingga membawa kepada terjadi berdarah di negeri Perak. Perjanjian Pangkor memulakan era baharu dalam helaian sejarah tanah Melayu. Dominasi Inggeris sentiasa memastikan bekalan timah meningkat dan berterusan dari kawasan Larut dan Kinta. Kestabilan di Perak memungkinkan laluan kereta api dan pelabuhan baru dibina. Pertama kalinya, mulai tahun 1885, hasil perlombongan di Larut diangkut melalui laluan kereta api Taiping ke Kuala Sepetang yang dimajukan sebagai pelabuhan yang dinamakan Port Well. Di sekitar Lembah Kinta dan Batang Padang, ditemui hasil biji timah yang jauh lebih besar daripada daerah Larut. Jadi pihak British mengalihkan tumpuan daripada daerah Larut kepada daerah Kinta. Setelah dilihat kepentingan untuk dibina sebuah laluan kereta api, pihak British membina laluan kereta api daripada Ipoh menghubungkan ke Tapah Rod dan kemudian Teluk Insan. Jambatan ini dibina pada tahun 1893 merentasi Sungai Bidor menghubungkan Tapah Rod ke pelabuhan di Teluk Anson, dan ia adalah lantasan kereta api yang kedua selepas Taiping yang berhubungan dengan Port Well, yang mana tujuannya tetap sama, iaitu mengangkut hasil biji timah untuk dibawa ke Pulau Pinang sebelum dilayarkan ke England. Laluan kereta api dan pelabuhan baru dibina dengan kekayaan hasil timah di Perak sebagai menegaskan kehadiran mereka, nama-nama Inggeris turut diabadikan. Pelabuhan Durian Sebatang kemudian didapati tidak begitu dalam untuk menampung kapal-kapal yang lebih besar. Jadi didapati pihak Inggeris mendapati bahawa kampung Teluk Mak Intan mempunyai kawasan teluk yang lebih dalam dan boleh menempatkan kapal yang lebih besar.
Disebabkan itu, sebuah bandar baru dibina di kawasan Kampung Teluk Maintan yang kemudian dinamakan sebagai Teluk Anson pada tahun 1882 sempena Gubernur Negeri Selat iaitu Gubernur Pulau Pinang Sir Edward Anson. Pengeluaran biji timah dan peladangan terutama kopi semakin meningkat. Pada ketika itu, laluan untuk membawa barangan ini keluar adalah melalui jalan darat atau jalan sungai. Mengakibatkan perjalanan makin susah jika musim kemarau atau musim hujan kerana bot-bot ada kekangan untuk dilalui, dan juga perjalanan darat melalui kereta lembu. Kerajaan Negeri Selat masa itu memikirkan bahawa satu option yang lebih efisien, laluan kereta api adalah satu laluan perjalanan untuk logistik ataupun supply chain ketika itu yang diperlukan. Setelah termaterinya Perjanjian Pangkor 1874, Teluk Intan menjadi pusat pentadbiran dan pengkalan Inggeris di Perak. Berkembang hasil limpahan biji timah, ia dibangunkan dengan rangkaian kereta api. Pelabuhan Teluk Anson ketika itu adalah yang kedua terpenting selepas Port Swettenham di Klang. Di celah kesibukan bandar pelabuhan ini, semasa zaman Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, sebuah madrasah telah diasaskan. Madrasah Al-Insaniyah ini diasaskan pada tahun 1901, diterajui oleh seorang ulama berketurunan Minangkabau, bekas hakim di Kerajaan Riau Lingga, Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Taib. Beliau dijemput untuk berkhidmat di negeri Perak sebagai kadi besar. Madrasah ini adalah wakaf Sultan Idris Mursyidul Azam Shah yang berhasrat untuk melihat pendidikan Islam berkembang di Teluk Intan, disemarakkan dengan kehadiran Syekh Muhammad Saleh Al-Minangkabawi. Sejak dimulakan pada tahun 1901, tradisi keilmuan yang diasaskan oleh Syekh Muhammad Saleh berkesinambungan. Kita dengar daripada guru-guru yang menuntut bersama dengan beliau. Yang mana catatan kita tengok di Mesir ni ada senarai nama tuan-tuan guru yang mengajar di Mesir ni seawal tahun 1901 sehinggalah pada masa kini. Mereka guru-guru yang kebanyakan di sini ni adalah anak murid kepada Tuan Syekh Islam. Tuan guru kita, Tuan Haji Mak Saleh bin Muhammad Taib ni menuntut secara pondok di sini. Selain mengajar di Teluk Intan, beliau juga berulang-alik mengajar di beberapa lokasi lain termasuk di Kuala Kangsar. Ada satu mesah yang seumpama ni Kampung Baru dan di Ipoh daerah Tambun ataupun Manjul macam itu, dan di Mesir sana. Ada 3 line dia kat sini. Asal di samping tempat tu 3 mesah tu memang tempat laluan beliau setiap bulan memang menginap dan mengajar di kawasan situ. Selain daripada mengajar mengikut pesisiran sungai Perak sampai ke Kuala Kangsar. Itu yang kita dapat maklumat daripada tuan-tuan guru yang menjadi bekas kepada anak murid Tuan Syekhul Islam semasa dalam pelajaran. Antara murid-muridnya ialah Sultan Perak sendiri. Di samping mengajar, Syekh Muhammad Saleh Al-Minangkabawi turut menghasilkan beberapa karya dalam bidang tasawuf. Pada Januari 1925, beliau secara rasmi dilantik sebagai Syekhul Islam Perak oleh Sultan Iskandar Shah. Sultan Iskandar Shah pernah bersemayam di istana ini sebelum berpindah ke Istana Iskandariah, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Dikenali juga sebagai Istana Lembah, ia mengimbau kenangan kepada pemiliknya yang menggemari ilmu dan menghormati ulama. Jadi kalau kita tengok Sultan Iskandar memang dia gemar kira ciri-ciri pembangunan Melayu itulah, arkitektur Melayu kan. Seorang tukang kayu yang mahir dari Bukit Mentajam nama tukang Haji Sofian. Dia ada memperkenalkan saudara dia yang bernama Haji Harun yang merupakan seorang guru agama, guru pondok di Alostar. Jadi Haji Harun ni dia punya kepakaran adalah pada penganyaman tepas tu. Dinding tepas tu. Jadi itu
Haji Sofian ni memperkenalkan Haji Harun kepada Muhammad Iskandar. Dan masa tu Muhammad Iskandar, kerana dia memang gemar bab keagamaan ni, dia seronok lah. Jadi dia titah berikan kitab pada Haji Harun dan supaya boleh mengajar di masjid di Kuala Kangsar lah. Jadi dikira pada siang hari kira bina istana, malam harinya mengajar di situ kan, di masjid. Seperti Sultan Iskandar Shah, Raja Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kalsum juga mengamalkan kehidupan beragama. Seorang guru agama dari Al-Usta kan yang datang, Haji Harun, yang menganyam dinding tepah istana-istana tu, isterinya pula Cik Rokiah merupakan guru Quran kepada Raja Perempuan Kalsum itu sendiri. Kira di atas usaha dan titah Raja Perempuan Kalsum sendiri. Ada sebuah kitab yang kalau dalam Melayu disebut Risalah Darah-Darah Perempuan. Kalau tak silap saya tahun 34 diterbitkan dan dibiayai oleh Raja Perempuan Kalsum sendiri dan dikarang oleh seorang ulama negeri Perak yang juga guru agama mereka, yakni Wan Abdul Rahman, Haji Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad. Wan Muhammad adalah mufti pertama negeri Perak. Ini anaknya. Diceritakan sepanjang Ramadan, Sultan Iskandar Shah gemar menghabiskan masanya beribadat di istananya ini. Sekalipun gelar seorang sultan, tapi tetap mahukan kepada teguran, kepada ilmu-ilmu tambahan untuk mengukuhkan jiwa baginda. Haji Nawawi, Tok Janggut Merah, selalu dia memberi kita mengajar di Masjid Ubudiyah dan diriwayatkan bahawa Sultan Iskandar duduk di saf pertama, mengikut belajar sekali dengan rakyat-rakyat yang lain. Kita nak dari sudut ilmu dia tu, dia belajar sampai boleh mengarang kitab agama sendiri kan. Hanya ada 2 sultan Melayu yang dalam pengetahuan saya lah yang ada karangkan kitab sendiri, yakni Sultan Iskandar Perak dengan Risalah Iskandar Shah dan Sultan Aladdin Sulaiman yang ada mengarang beberapa kitab agama juga. Selepas kejatuhan Melaka pada tahun 1511, berlaku siri-siri serangan bagi menghalau Portugis dari Formosa-nya. Namun telah terbukti bahawa Formosa ternyata cukup kebal. Hinggalah armada Aceh tiba pada penghujung tahun 1628 mengepung kota Melaka. Ketika itu, Portugis begitu hampir ditewaskan. Dikhabarkan ada bantuan-bantuan datang daripada Goa sendiri dan juga daripada kerajaan-kerajaan Melayu lain. Zaman keagungan Kesultanan Melayu Melaka sendiri pun berdepan dengan kerajaan-kerajaan Melayu kecil ini. Even kalau kita melihat peristiwa serangan Portugis ke atas Melaka, serangan kali kedua, Portugis mendapat bantuan daripada Raja Kampar, menantu Sultan Melaka sendiri. Jadi mungkin dalam peristiwa serangan Aceh, walaupun Aceh hampir-hampir berjaya menakluk Melaka semula, tetapi digagalkan dengan bantuan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di Nusantara. Sejarah menyaksikan satu lagi kepungan yang hampir berjaya semasa pendudukan Belanda di Melaka oleh gabungan armada Johor Riau bersama Selangor dan Rembau. Pada Februari 1784, Raja Haji Fisabilillah mengobarkan panji-panji jihad di Melaka setelah berjaya mengusir armada Belanda dari perairan Riau 2 tahun sebelumnya. Tapak Sekolah Henry Gurney, Jabatan Penjara Malaysia ini menyimpan sejarahnya tersendiri. Di situlah lokasi pertempuran hebat apabila tentera Belanda menggempur kubu yang di-Pertuan Muda Johor Riau, Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah gugur syahid terkena tembakan dalam serangan Belanda itu. Menurut penduduk kampung Ketapang, beliau disembadikan di kawasan ini bersebelahan medan pertempuran 18 Jun 1784 itu. Terdapat sumber lain menyebut beliau dikuburkan di Bukit Melaka. Zakaria bin Saleh membesar di kampung Ketapang ini. Tanah pusaka keluarganya dulu memanjang hingga ke pantai. Usianya 76 tahun.
Telah 4 dekad dia menjalani kehidupan sebagai nelayan sekembalinya dari merantau di Christmas Island. Sekali-sekala ke kawasan Tanah Terbiar ini menziarahi kubur yang terletak berhampiran rumahnya ini. Mengingati diri kepada alam barzah. Dia percaya di sini bersembunyinya Panglima Perang Bugis, Raja Haji Fisabilillah seperti yang diceritakan turun-temurun. Masa Pasir ni dulu nak buat hospital Melaka dulu, agak saya dalam umur 6 tahun, memang dah ingat lah. Dalam pasir ni macam bertali merah. Saya main, dia kata, ingat kat kau pokok. Pak saudara marah, dia kata, "Hei, kau main ni buat apa? Itu darah orang mati berperang dulu," dia kata, "darah dia." Terus saya tak berani dah. Dia macam bertali, tak tahu dah sama ada dia mati syahid ke. Pertempuran berlaku dalam kawasan sekolah Henry Gani di kawasan bersebelahan. Kawasan ini merupakan perkuburan para pejuang yang gugur. Memang ada jumpa parang, arwah Pak Saudara jumpa parang dia kembang ujung. Kemudian pangkal kecil, siap ada penangkil dia. Memang tajam parang dia tu. Dulu. Parang tu tak tahu ke mana dah gaib. Yang ada kan jumpa tulang, dia pindahkan kawasan belah hujung tu makin. Mana yang ada ni, tanah yang bukit ni semua masih banyak lagi bawah ni. Pelan Kota Melaka 1792 ini menyenaraikan lokasi makam Raja Haji Fisabilillah yang ditandakan di lokasi bernombor 20. Kami menjejaki lokasi tersebut. Ia dipercayai berada di persekitaran bekas kediaman rasmi dan pejabat Gubernur Belanda di Bukit Melaka ini. Okey, kalau kita tengok Bukit Melaka sendiri, dia merupakan sebuah kawasan pentadbiran yang digunakan oleh Belanda. Dan sepanjang lereng Bukit Melaka kita melihat tinggalan-tinggalan makam milik Belanda yang pastinya sekiranya orang-orang pembesar mereka dimakamkan, mati maka dimakamkan di Bukit Melaka, dikhususkan untuk orang-orang pembesar-pembesar di kalangan mereka. Dan kita melihat Raja Haji Fisabilillah selepas terkorban di Teluk Ketapang dimakamkan juga di Bukit Melaka, mungkin sebagai satu penghargaan Belanda sebab Raja Haji adalah pembesar yang di-Persekutuan Besar daripada Kerajaan Johor Riau. Tidak lama selepas dikebumikan di sini, jenazah Raja Haji Fisabilillah telah dipindahkan oleh keluarganya ke Pulau Penyengat di Riau. Kesultanan Melaka jadi tumpuan di Nusantara, pusat rujukan memacu umat jalan kebenaran. Ulama dan raja tuan bergandingan. Maulana Abu Bakar di majlis ilmu kepada rakyat Sultan menyeru, kaum kerabat rakyat bersatu, hidayah Allah Tuhan
bertamu. Rasul sejarah